Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1232. Antara paparan utama. UMNO kata Presiden PAS tak mampu buat kerja. Parti suka fitnah tak perlu diundi. BN dan PN ada hati nak ambil Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukar untuk difahami apabila sebuah kerajaan sanggup menghabiskan wang pembayar cukai demi memberi jawatan kepada seseorang walaupun tahu individu itu tak mampu melaksanakan kerja tersebut. Namun itulah yang dilakukan oleh UMNO apabila melantik atau mengekalkan kedudukan pemimpin tertentu dalam satu-satu jawatan yang besar. Kenyataan ini disebut oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Razlan Rafiee dalam satu wawancara dengan Malaysia Kini pada 17 Oktober lalu. Menurut laporan tersebut, Razlan mendakwa ada di kalangan pemimpin Perikatan Nasional yang terpaksa diberikan jawatan dalam kerajaan meskipun tidak mampu menggalas amalah tersebut. Beliau mengambil contoh pelantikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang bertaraf menteri. Kamu bayangkan, seorang yang berjawatan Presiden Parti tidak mampu bekerja untuk negara tetapi terpaksa diberi tempat disebabkan dia Presiden Parti. Seperti Hadi Awang, beliau terpaksa diberi tempat berjawatan bertaraf menteri disebabkan percaturan politik. Disebabkan kita nak dia punya sokongan, kita bagi dia tempat. Walaupun tidak ada kerja yang dia buat tetapi terpaksa bagi. Sebab perlukan sokongan dia dan ada banyak juga perkara-perkara itu terjadi. Katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Demikian kesanggupan UMNO tanpa mempedulikan sama ada individu yang dilantik itu berkemampuan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat dan negara ataupun tidak. Bukan hanya pelantikan Abdul Hadi yang menjadi isu kerana sengaja dibiarkan makan gaji buta, tetapi pelantikan beberapa ahli parlimen ke jawatan menteri dan timbalan menteri dalam kerajaan BNPN juga tidak bersandarkan kepada kemampuan atau kelayakan akademik mereka. Dipercayai pelantikan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air juga berdasarkan percaturan politik. Takkan timbalan Presiden Parti PAS yang susah payah membantu menggerakkan langkah Sheraton tak dapat jawatan menteri? Tuan Ibrahim tidak memiliki kelayakan akademik yang sesuai untuk jawatan di kementerian yang memerlukan pengetahuan dalam bidang sains, ekologi, alam sekitar, perubahan cuaca dan isu-isu yang berkaitan seperti pemanasan global dan sebagainya. Sepatutnya beliau diberi jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama. Begitu juga pelantikan Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Nik Muhammad Zawawi yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Apa yang beliau tahu tentang isu keselamatan makanan global? Apabila harga ayam terus meningkat, beliau clueless, tidak tahu apa tindakan yang harus diambil. Sementara itu, bekas Perdana Menteri ke-8 yang dicanang oleh UMNO sebagai gagal dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Mengapa Perdana Menteri UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melantik individu yang gagal untuk memegang jawatan yang penting itu? Mungkin jawapannya ada pada Razlan Rafiee. Tidak terasa berdosakah memegang jawatan tetapi gagal dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang terkait dengan gaji yang lumayan itu? Tidak hairan, tadbir urus negara menjadi huru-hara. Semua percaturan politik ini sangat tidak munasabah sehingga saiz kabinet menjadi XXXL dan duit pembayar cukai yang pergi kepada perbelanjaan operasi semakin membuncit. Akibatnya, dana yang sepatutnya pergi kepada projek untuk kebajikan rakyat semakin susut. Tidak wajar rakyat terus disajikan dengan fenomena sebegini yang pastinya menjerut pembendaharaan negara tanpa hasil yang jelas. Rakyat wajar mendapat pemimpin yang berkualiti, komited, bertanggungjawab dan amanah. Ayuh rakyat Malaysia, anda mampu mengubahnya.
Menarik kenyataan pemimpin PAS yang 2 kali kalah dalam kes beliau memfitnah naib Presiden Amanah, Datuk Seri Mujahid Yusof, menjual aset tabung haji kepada bukan Islam baru-baru ini. Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dilaporkan berkata, individu yang menyebarkan fitnah tentang parti lain dan mengeluarkan kata-kata kesat semasa berkempen tidak layak diundi sebagai pemimpin. Semua pengundi sekarang berpelajaran, jadi siapa yang suka memaki dan mencaci tidak perlulah pilih parti tersebut. Demikian juga parti yang membawa fitnah dan tuduhan serta penipuan kepada masyarakat, contohnya manifesto yang menipu. Katanya seperti dipetik bernama 17 Oktober 2022. Kebetulan beliau menyebut mengenai manifesto yang menipu. Jom kita lihat manifesto PAS pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Untuk adil, Pakatan Harapan mentadbir negara ini selama 21 bulan 2 minggu. PAS bersama UMNO bersatu, GPS, STAR dan PBS menguasai Putrajaya sejak 1 Mac 2020 sehingga Parlimen bubar pada 10 Oktober lalu, iaitu 31 bulan 1 minggu. Jom kita lihat, selama itu, adakah PAS menunaikan janji mereka dalam manifesto pilihan raya umum ke-14? PAS menggariskan manifestonya dalam 9 teras pembentukan Malaysia Sejahtera. Tak salah nak tulis berapa banyak teras pun. Namun dalam kes teras PAS ini, tidak ada bukti bahawa 9 teras itu diikuti dengan rancangan yang memanfaatkan rakyat. Kita ambil beberapa contoh. Teras 3. Pemberdayaan rakyat untuk meredakan kesan peningkatan inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Dalam hal ini, PAS sebagai kerajaan tidak tahu bagaimana menangani kadar inflasi yang mencanak naik yang hari ini ia mencatatkan 4.7%, manakala kadar inflasi makanan pula 7.2% menurut tradingeconomics.com. Teras 3 ialah menurunkan tarif elektrik untuk rumah kediaman dengan kadar antara 5 hingga 10% berdasarkan jenis-jenis rumah kediaman. Apa yang rakyat dapat ialah tarif elektrik dinaikkan. Teras 4, pengurangan jurang agihan pendapatan dan kekayaan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Inilah teras yang pemimpin PAS terlibat langsung sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani iaitu Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh. Dalam manifesto ini, teras 4.3 ialah merangsang pelaburan dan penyertaan sektor swasta secara besar-besaran untuk mengembangkan sektor pertanian dan industri asas tani demi menjamin keperluan bekalan makanan sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berasaskan sektor ini di luar bandar. Apa yang beliau lakukan apabila harga ayam dan telur terus naik? Salahkan Brazil kerana naikkan harga jagung. Bagaimanapun, pemberian subsidi sebanyak 729 juta ringgit kepada penternak ayam melalui skim kawalan harga maksimum yang dilaksanakan pada 5 Februari 2022 hingga 5 Jun 2022 gagal kerana kerenah birokrasi dan akhirnya dihentikan. Sebaliknya, harga siling ayam dinaikkan kepada RM9.40 sekilogram. Teras 6, pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariah. Dalam teras ini, PAS juga gagal walaupun slogan Islam memimpin menjadi kebanggaan parti itu. Teras 6.2 iaitu meluluskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 ke arah memartabatkan syariah dan menaik taraf Mahkamah Syariah. PAS masih krik-krik. Sementara itu, bagi teras 6.3, meminda akta-akta yang bertentangan dengan konsep keadilan Islam dan yang menafikan hak-hak rakyat, antaranya SOSMA, dengan menghapuskan peruntukan-peruntukan yang menzalimi rakyat. PAS bertindak sebaliknya apabila menyokong kerajaan mengekalkan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA digunakan untuk menahan mereka selama 28 hari. Dalam manifestonya, PAS juga menjanjikan 20 tawaran utama. Tawaran kedua PAS ialah melupuskan hutang peminjam-peminjam PT-PTN. Menghapuskan hutang peminjam PT-PTN yang sedia ada bagi meringankan bebanan anak muda sebagai satu inisiatif permulaan ke arah memberikan pendidikan percuma. Tiada pelupusan hutang PT-PTN yang dilakukan oleh PAS. Sebaliknya, mereka pula mendakwa kerajaan Pakatan Harapan berjanji untuk menghapuskan hutang PT-PTN. Sedangkan tidak ada janji sedemikian dalam dokumen manifesto PH 2018. Bagi tawaran ke-6, PAS berjanji memberikan bantuan pembelian kereta pertama di bawah 1,300 cc atau 1.3 liter. Ada siapa yang sudah menerimanya?
Tawaran ke-14 ialah membasmi kemiskinan. Ini merupakan janji yang umpama menanam tebu di tepi bibir. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pendapatan purata isi rumah pada 2020 mencatatkan penurunan 10.3% iaitu RM7,089 berbanding RM7,901 pada 2019. Rakyat semakin miskin adalah akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan 20% M40 beralih kepada P40. Jangan lupa PAS bersekongkol dengan Bersatu, UMNO, GPS dan parti di Sabah untuk membentuk kerajaan menerusi pintu belakang di saat negara sedang diserang COVID-19. Namun kegairahan pemimpin Perikatan Nasional yang PAS menjadi ahli ingin merampas Sabah menyebabkan tumpuan kerajaan Tebuk Atak beralih ke negeri berkenaan. Pemantauan dan kawalan serangan COVID-19 terabai. Akibatnya COVID-19 menjadi pandemik yang semakin menular. Pemimpin PAS yang hari ini masih meratip bahawa manifesto Pakatan Harapan tipu, sila lihat diri di dalam cermin. Manifesto siapakah yang menipu? John Channel setuju parti suka fitnah tak perlu diundi. Selangor ialah negeri ketiga terkaya di Malaysia selepas wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Oleh kerana itu, tidak hairan jika pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang saling bercakaran terliur untuk menjarah kekayaan negeri tersebut. Salah seorang daripadanya ialah bekas Menteri Besar Selangor yang kini Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Beliau mendakwa prestasi Selangor merosot selepas meninggalkan pejabat Menteri Besar pada 2018. Jadi tanggungjawab saya mahu mengekalkan kecemerlangan Selangor supaya Selangor akan terus membangunkan, memberi manfaat semua rakyat Selangor dan kita dapat menjalin satu kerjasama baik dengan kerajaan negeri dan persekutuan. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Kenyataan beliau dibedas oleh Ketua Penerangan Keadilan Selangor, Halimi Abu Bakar. Beliau menyifatkan kenyataan Azmin itu sebagai tidak berpijak di bumi yang nyata demi memenangi hati rakyat negeri Selangor. Adakah beliau tidak sedar bahawa rizab kerajaan negeri Selangor yang beliau tinggalkan seperti laporan sidang Dewan Undangan Negeri Selangor pada Mac 2018 adalah hanya RM2.8 bilion? Soal Halimi. Menurut beliau, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan bahawa rizab kerajaan negeri Selangor telah meningkat kepada RM3.4 bilion. Apakah Azmin Ali perlu mendabik dada seperti itu sedangkan rizab Selangor yang ditinggalkan untuk beliau adalah sebanyak RM3.2 bilion oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Kadir Ibrahim sebelum itu? Bidasnya, Halimi menemplak Azmin yang memegang jawatan sebagai Menteri Besar Selangor ke-15 hampir 4 tahun tetapi tidak mampu untuk meningkatkan rizab Selangor, malah mengurangkannya sebanyak RM400 juta. Azmin Ali seharusnya merasa malu untuk menyatakan dan menuduh prestasi kerajaan Selangor kini merosot. Beliau usahlah bermimpi di siang hari mempertikaikan kejayaan kerajaan Selangor, sindirnya. Sementara itu, tidak mahu ketinggalan dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional turut melipat gandakan usaha mereka untuk menumbangkan Pakatan Harapan di Selangor. Saya berjanji akan cuba sebaik mungkin membantu UMNO kembali menjadi kerajaan yang stabil untuk Selangor dan negara ini, tegas Bendahari Barisan Nasional Selangor Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional Parlimen Kuala Selangor baru-baru ini. Beliau percaya semangat perjuangan parti itu untuk membela rakyat dan melihat hanya UMNO serta komponen Barisan Nasional mampu mencipta kestabilan baik daripada segi politik maupun ekonomi untuk kepentingan rakyat. Bagaimanapun, Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Abbas Azmi menyifatkan ucapan poster boy UMNO Selangor itu sebagai melalut dan mengarut. Menurut Abbas Azmi, janji Tengku Zafrul untuk membantu menstabilkan politik Selangor dan Malaysia tidak masuk akal kerana UMNO adalah salah satu ejen yang menjadikan politik negara huru-hara apabila melancarkan usaha menjatuhkan Pakatan Harapan pada 2020 dan kemudian menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional pada 2021. Kenyataan Tengku Zafrul tempoh hari hanya igawan beliau sendiri tanpa melihat realiti sebenar. UMNO lah yang tidak mampu memberi kestabilan kepada negara dan membantu rakyat, ujarnya dalam kenyataan lapor Suara Keadilan. Beliau berkata UMNO menjadi pelopor utama menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat hanya kerana ketagih kuasa untuk kepentingan peribadi.
Apabila tertubuhnya kerajaan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, sekali lagi UMNO BN menjadi penyebab utama jatuhnya kerajaan tersebut. Seterusnya, atas desakan Presiden UMNO, Perdana Menteri terpaksa pula membubarkan Parlimen ketika musim banjir. Jadi, di mana kestabilan yang dikata oleh Tengku Zafrul ini? Bidasnya, Abbas juga mempersoal di manakah Tengku Zafrul ketika rakyat bergelut dengan kekurangan makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu sehingga ada yang menaikkan bendera putih. Menurut Abbas, selepas pandemik COVID-19, Menteri Keuangan itu juga gagal mengawal inflasi yang melambung tinggi. Sehingga kini Jawatankuasa Jihad Inflasi Ekonomi tidak memberi impak 100% kepada rakyat tetapi hanya bersifat populis. Peningkatan OPR, kadar faedah kepada bayaran pinjaman pula sehingga kini Menteri Keuangan gagal mengawal dan membantu rakyat. Sebaliknya, di Selangor, inisiatif kerajaan negeri silih berganti. Semua segmen rakyat merasai nikmat di atas inisiatif program berkenaan. Di mana Tengku Zafrul selama ini? Apakah Tengku Zafrul mahu menjadi penyebab rakyat kembali susah dan tidak dipedulikan? Templaknya. Secara sinis, Abbas berkata, benarlah seperti diungkap oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Mat Noor, kerajaan akan stabil bila UMNO hanya minoriti. Rakyat telah melihat sekian lama kerja UMNO yang hanya mementingkan sekelompok kawan-kawan dan kroni. Tegasnya, meminjam pepatah Melayu yang dipetik Azmin Ali. Kalau benih yang subur dicampak ke laut menjadi pulau dan dicampak ke tanah menjadi gunung. Maaf Azmin, anda bukan benih seperti itu. Di Selangor, anda gagal meningkatkan rizab negeri itu. Semasa menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Ekonomi dalam Kerajaan Pakatan Harapan, anda tiada sumbangan signifikan dan mengkhianatinya menerusi langkah syaratan Bersama Bersatu, UMNO Barisan Nasional dan PAS. Ketika menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, anda digandingkan dengan ahli korporat Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan. Tetapi kedua-duanya tetap gagal membawa negara keluar daripada jerat pasca COVID-19. Berbondong-bondong pelabur lari dari negara ini. Sementara ringgit terus lemah pada RM4.71 bagi setiap dolar Amerika. Tiada pengundi yang bijak mahu terus berada di bawah telunjuk pemimpin politik yang khianat, juga yang tidak peduli kebajikan rakyat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adenayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.